meminimumkan pergerakan sepanjang tempoh 2 minggu ini, saranan Perdana Menteri kepada seluruh rakyat. ...841 rakyat Malaysia terkandas di 20 negara susulan penguatkuasaan kawalan atau sekatan perjalanan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 18 Mac bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Berkuat kuasa hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Aspek paling mustahak difahami rakyat ialah tujuan dan mekanisme pelaksanaannya. Justru bagi memperjelas kepentingan perintah ini dipatuhi, kita ikuti penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sekali lagi berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini saja terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang menggembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Saudara-saudari tak perlu bersesak-sesak dalam LRT, MRT ataupun bas untuk ke tempat kerja. Tidak perlu bersesak di kantin ataupun di kedai makan di waktu rehat tengah hari. Anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu mengikuti aktiviti-aktiviti sukan dan lain-lain yang boleh mendedahkan mereka kepada jangkitan virus COVID-19 ini. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Tujuannya bukan untuk membolehkan saudara-saudari balik kampung ataupun memenuhi jemputan kenduri atau membeli belah di pasar raya, bersia-sia di taman atau bercunti di tempat peranginan. Bukan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari duduk di rumah. Just stay at home and protect your family and yourself. Saya sebutkan perkara ini kerana semalam ramai yang balik ke kampung. Tak ada salahlah balik ke kampung. Tetapi saya lihat lebuh raya sesak dengan kenderaan menuju ke arah utara, selatan, timur dan barat. Stesen bas juga sesak dengan orang ramai yang ingin pulang ke kampung, ribuan bilangannya. Saya takut melihat bingan yang seramai itu. Oleh sebab itu, saya ingin merayu kepada saudara-saudari, tolonglah, stay put where you are. Yang ada di Kuala Lumpur, duduklah di Kuala Lumpur.
Yang ada di Johor Bahru, duduklah di Johor Bahru. Kalau di Pulau Pinang, duduklah di Pulau Pinang. Kalau anda merancang untuk pulang ke kampung, batalkanlah dahulu niat ini. Pergilah balik ke kampung di waktu yang lain. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang mempunyai simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Jika dalam tempoh ini kita belum berjaya sepenuhnya, maka kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh Perintah Kawal ini. Mungkin untuk 2 minggu lagi ataupun lebih panjang daripada itu. Dan oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk mengasingkan diri dan juga keluarga kita daripada terdedah kepada virus COVID-19 dengan berada di rumah. Saudara-saudari sekalian, virus ini berjangkit daripada manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah tinggi sekali. Kerana itu kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan rakan-rakan yang mungkin membawa virus COVID-19 ini. Saudara-saudari juga tidak perlu ke tempat kerja supaya saudara dan saudari tidak bersentuhan dengan orang lain yang mungkin juga membawa virus ini. Inilah tujuannya. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, berkemungkinan saudara-saudari bersentuhan dengan orang lain ataupun bersentuhan atas rak, rel yang di situ mungkin terdapat virusnya. Dan ini mungkin menyebabkan saudara mendapat jangkitan wabak dan kemungkinan itu adalah amat tinggi. Jadi tolonglah. Saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Saudara-saudari mungkin bertanya, kalau duduk rumah saja, bagaimana dengan keperluan harian? Bolehkah pergi ke pasar? Atau bolehkah pergi ke kedai makan? Jawapannya masih boleh. Pasar masih dibuka, tetapi amalkan penjagaan kesihatan yang rapi. Elakkan bersentuhan dengan cara menjarakkan diri daripada orang lain. Doktor menasihatkan sekurang-kurangnya mungkin 1 meter di antara kita dengan jiran kita dan sebagainya. Dan juga kita harus mengamalkan amalan untuk bersihkan diri kita, basuh tangan kita ini dengan menggunakan sabun ataupun sanitizer. Kalau boleh mandi dengan lebih kerap supaya badan kita sentiasa bersih. Kedai makan juga dibuka. Tetapi untuk mengelakkan risiko jangkitan, saudara-saudari tidak dibenarkan makan di kedai. Itu mungkin di masa-masa yang lain bila mana wabak ini sudah tidak ada lagi. Pesanan makanan, bungkus dan bawa balik ke rumah. Ataupun lebih baik gunakan perkhidmatan pengantaran makanan ke rumah ataupun home food delivery service.
Maka dengan cara ini, saudara dan saudari tidak perlu lagi keluar daripada rumah untuk membeli makanan. Jangan pula menggunakan peluang 2 minggu ini untuk lepak di kedai mamak. Memang saya pun suka macam itu. Tapi tak boleh waktu sekarang ni. Janganlah saudara-saudari lakukan hal itu. Dan kalau itu kita lakukan, pastinya ia akan lagi meningkatkan risiko jangkitan virus ni kepada anda semua. Elakkan jugalah melepak dengan kawan-kawan di restoran, di kopitiam, di pusat hiburan ataupun di mana-mana tempat yang boleh mendedahkan saudara-saudari kepada jangkitan wabak ini. Saya tahu ketika ini adalah musim kenduri kahwin. Maklumlah cuti sekolah ni, ramai yang membuat majlis kenduri kahwin. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari, termasuklah dalam perintah kawalan pergerakan ini ialah perhimpunan ramai. Dan antaranya ialah dalam majlis kenduri kahwin. Mungkin seorang, bukan seorang, mungkin 100 ataupun 1000. Jadi kepada ibu bapa pengantin, saya minta tolong sangat-sangat. Buat sementara ni batalkan kenduri itu. Akad nikah bolehlah dibuat. Tetapi majlis kenduri ini mungkin boleh dibuat di tempoh masa yang lain. Untuk seketika ini kita tangguhkanlah. Apabila keadaan telah bertambah baik, buatlah kenduri untuk anak kesayangan ni. Nak sebesar mana pun tidak ada sekatan dan halangan. Saya fikir anak tuan-tuan dan saudara-saudara, saudara mara yang dijemput hadir, faham masalah besar yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Jangan malu ataupun segan. Beritahu tetamu yang telah dijemput bahawa kenduri kahwin yang dirancangkan ini terpaksa dibatalkan kerana masalah COVID. Saya percaya mereka semua akan faham dan juga berterima kasih pada tuan-tuan saudara sekalian kerana prihatin tentang kesihatan para tetamu sekalian. Ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil, tetapi amat penting untuk kita lakukan bersama. Prinsipnya mudah saja. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Buat kerja di rumah, apa yang wajar, jaga anak, menjaga suami ataupun isteri, tengoklah televisyen, HBO ke apa-apa. Tak ada masalah. Asalkan kita tinggal dan diam di rumah. Just stay at home. Nampak mudah dan remeh. Tapi sebenarnya inilah perkara penting yang saudara-saudari mesti lakukan untuk bersama-sama dengan saya membendung penularan wabak COVID-19 yang ada di negara kita ini. Sebagai Perdana Menteri, saya ada tanggungjawab besar untuk menangani krisis yang sedang melanda negara kita. Tetapi saya tidak mungkin dapat melaksanakan tugas ini bersendirian. Saya memerlukan sokongan anda semua. Saya memerlukan sokongan para doktor, jururawat, polis, semua penjawat awam, pekerja swasta, pelajar universiti dan saudara-saudari sekalian untuk membendung wabak COVID-19 daripada menular di negara kita ini. InsyaAllah, berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perutusan khas Perdana Menteri berhubung Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Daripada 117 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan dalam negara hari ini, 80 daripadanya berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh
di Masjid Jami' Seri Petaling. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam kenyataan media menjelaskan 11 kes telah pulih dan dibenarkan pulang. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada ward adalah 60 kes. Bagaimanapun, beliau memaklumkan 15 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Justru sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tiada pelawat dibenarkan masuk dalam ward hospital kecuali bagi kes kecemasan dan sangat memerlukan. Datuk Seri Dr. Adham turut menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan langkah pencegahan penularan COVID-19 sepanjang tempoh PKP. Individu yang tidak sihat disarankan menghubungi penasihat kesihatan maya atau Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC. Peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 diwartakan bagi melaksana Perintah Kawalan Pergerakan. Polis dan rela dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab. Kuasa diberikan di bawah Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342. Justru Majlis Keselamatan Negara MKN menasihatkan orang ramai supaya berada di rumah sepanjang masa kecuali bagi memenuhi keperluan asas. Mereka juga diminta mengamalkan jarak sosial antara satu sama lain. Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada Pusat Pengurusan Operasi Negara seperti talian tertera. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut meminta orang ramai tidak keluar rumah jika tiada urusan penting sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Hanya dengan mematuhinya, gelombang ketiga penularan COVID-19 dapat dicegah. Justru beliau merayu setiap anggota masyarakat supaya memainkan peranan masing-masing dalam membantu usaha Kementerian Kesihatan mengelak negara berdepan impak lebih negatif. Ini kerana peluang untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ketika ini berdepan kesukaran. Justru orang ramai perlu bertanggungjawab dengan mengambil langkah yang perlu demi menjamin keselamatan diri dan keluarga. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar mengesahkan 841 rakyat Malaysia terkandas di 20 negara susulan penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan atau sekatan perjalanan oleh pelbagai negara. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan memberitahu 274 rakyat Malaysia paling ramai terkandas di India, diikuti masing-masing Uzbekistan 209 orang dan Maghribi 160 individu. Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Sweden, Spanyol, Austria, Montenegro, Finland, Ukraine, Switzerland, Norway, Maldives, Poland, Hungary, Lithuania, Panama dan Ecuador merupakan 17 lagi negara yang terlibat. Jelas Datuk Kamaruddin, pejabat perwakilan Malaysia berjaya memudah cara urusan pulang bagi 113 rakyat Malaysia dari Maghribi dan 3 dari Maldives. Semua rakyat Malaysia yang terkandas diberikan nasihat berkaitan urusan penginapan sementara serta laluan penerbangan alternatif. Justru mereka turut disaran untuk terus mengambil langkah pencegahan COVID-19 serta berhubung dengan pejabat perwakilan Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksana Kerajaan Malaysia tidak menghalang kemasukan rakyat Malaysia dari luar negara sepanjang tempoh penguatkuasaan. Perintah Kawalan Pergerakan menyaksikan orang ramai di ibu negara akur dengan arahan kerajaan itu dalam usaha menangani COVID-19. Keadaan sesak yang biasanya menghantui warga kota menjadi amat berbeza hari ini. Keadaan tenang dan trafik berjalan lancar. Pengangkutan awam seperti bas dan rel beroperasi seperti biasa. Pasar raya, kedai Subarneka, pasar awam dan kedai runcit juga beroperasi seperti biasa. Premis makanan dibuka hanya untuk menu dibungkus dan dibawa pulang. Perintah Kawalan Pergerakan antara lain menetapkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara dengan semua rumah ibadat dan premis perniagaan ditutup. Semua premis kerajaan dan swasta turut ditutup kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Rata-rata rakyat Malaysia mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Di pintu-pintu masuk negara, anggota polis ditempatkan bagi membantu Jabatan Imigresen. Di Pulau Pinang, kebanyakan premis perniagaan sekitar Georgetown ditutup buat sementara waktu sekaligus mencerminkan peranan rakyat yang sama-sama membantu mengekang COVID-19. Lokasi tumpuan pelancong turut lengang tanpa kehadiran pengunjung.
Di Johor Bahru, keadaan sekitar bandaraya turut lengang. Tiada pergerakan keluar masuk kenderaan di Tambak Johor kecuali kenderaan berat. Situasi sama dilihat di laluan kedua Malaysia Singapura. Gelang patah dan susulan rakyat Malaysia yang berulang-alik kerana bekerja di Singapura dilarang berbuat demikian. CIQ Bangunan Sultan Iskandar dan CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar ditutup. Di Nilai Negeri Sembilan, hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana menyaksikan orang ramai turut mematuhinya. Lokasi tumpuan seperti Nilai 3 dan Kompleks Beli Belah di kawasan itu lengang. Keadaan jalan raya juga tidak sesak seperti biasa di Seremban, Senawang dan Seremban 2. Baik, sementara di Kedah, 180 notis ditampal dan diedar di 62 premis perniagaan di sekitar Bandaraya Alustar. Notis turut diedar di sekitar Pokok Sena, Kepala Batas, Gunung Keriang, Kuala Kedah, Simpang Ampat dan Kota Sarang Sumut. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alustar, Datuk Muhammad Zohdi Saad, kebanyakan peniaga mematuhi perintah dikeluarkan dan hanya menjual makanan dan minuman bungkus kepada orang ramai. Dan di Terengganu, kesemua hotel dan resort pelancongan ditutup 2 minggu selaras Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan sekitar Marang dan Kuala Terengganu terdapat segelintir pelanggan yang masih menjamu selera di beberapa buah premis. Justru Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar merayu semua rakyat supaya mematuhi penguatkuasaan perintah berkenaan sehingga 31 Mac. Pekan rantau panjang iaitu syurga beli belah di Kelantan turut lengang. Situasi sama turut berlaku di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS rantau panjang yang tidak sesak dengan pergerakan keluar masuk seperti kebiasaannya. Di kaunter imigresen mendapati hanya warga Thailand yang mahu pulang ke kampung halaman bersama keluarga masing-masing. Dan serentak dengan Perintah Kawalan Pergerakan, Ketua Polis Daerah Pasir Mas ACP Muhammad Roy Suhaimi Sarif mengharapkan masyarakat mematuhinya sepanjang tempoh yang ditetapkan. Saya jangan orang kata sekali-sekali keluar masuk mengikut pintu sepadan yang tidak diwatakan. Jadi perkara haram ni nama pun dah haram, jadi kita perlu orang kata orang ramai sama ada di peringkat Malaysia ataupun di peringkat Thailand, kita memang tidak membenarkan sama sekali. Jadi kalau kata ada yang terlibat, kita akan menjalankan tindakan susulan sama ada untuk menangkap ataupun mengusir semula pengguna-pengguna laluan haram. Biarpun pekan tumpuan pelancong ini kini sunyi sepi, masyarakat menyatakan sokongan kepada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bandar Kata Panjang ni boleh dikatakan 50% lah, boleh dikatakan 50%. Lengih, tak ada orang. Berbanding dengan sebelum ni lah. Daripada segi pergerakan orang keluar masuk pun boleh tengok, boleh perbezaannya ketara sangatlah berbanding dengan sebelum ni. Yalah, memang tu bimbang juga. Memang tapi keselamatan masalah penyakit pun kita kena itu juga dah. Maknanya gitulah. Dalam masa 2 minggu ni mungkin ada kerja lain nak boleh buat untuk cari rezeki? Dah lah, lah pula. Sunyi, sepi sebab banyak kedai tak buka. Klinik ni buka pun sebab ada hak pesakit-sakit, orang tua, sakit saraf, gitu je lah. Macam hak demam, batuk, sesama tu, kita tak ambil lah, kita tanya dulu. Kalau demam batuk, kita suruh direct pergi hospital ke klinik KJA. Jadi klinik ni akan dibuka sepanjang macam biasa. Dan hari pertama, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan menyaksikan masyarakat akur dengan hampir semua premis perniagaan ditutup kecuali bank, farmasi dan klinik swasta. Di Sarawak, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sedang mempertimbang untuk menghentikan sementara operasi pusat penjaja di bawah seliaannya. Pertimbangan itu dibuat memandangkan segelintir peniaga didapati tidak mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan. Menerusi laman Facebooknya, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng menjelaskan, pemeriksaan mengejut yang dilakukan di pusat penjaja sekitar Kenyalang Park mendapati terdapat orang awam yang masih bersarapan di premis makanan. Justru tindakan akan diambil sekiranya para peniaga dan orang awam masih ingkar dengan perintah larangan yang telah ditetapkan.
Di Bintulu, Lembaga Kemajuan Bintulu menutup sementara waktu perkhidmatan di Wisma Bintulu dan Pejabat Perkhidmatan Perbandaran Perbinda di Jalan Sultan Iskandar. Namun urusan perkhidmatan perbandaran masih beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun kemudahan seperti kolam renang awam dan perpustakaan awam di Bintulu, Jepak, Sungai Pelan, Kidurong, Tatau dan Sebauh ditutup sementara. Pemantauan di premis makanan mendapati rata-rata peniaga akur dengan peraturan ditetapkan. Kebanyakan premis dilihat melakukan kerja-kerja pembersihan. Tinjauan di Miri pula mendapati semua tamu pasar awam dan premis makanan di bawah pelesenan Majlis Bandaraya Miri MBM dibenarkan berniaga seperti biasa. Peniaga bagaimanapun tidak dibenarkan menjual haiwan hidup di mana-mana tapak, tamu atau premis di bawah MBM. Semua pusat hiburan juga diarah tutup. Begitu juga di Limbang, orang ramai terus dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan terutama semasa melakukan pembelian barangan keperluan asas. Suasana sekitar Kota Kinabalu dan beberapa daerah lain di Sabah juga mendapati suasana lengang dengan orang ramai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak banyak pergerakan orang awam di tempat-tempat terbuka kecuali di pejabat-pejabat kerajaan yang menyediakan perkhidmatan penting dan pasaraya. Tinjauan di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah dan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu mendapati operasi jabatan dan agensi kerajaan diteruskan meski pelanggan berkurangan. Sebagai orang awam, kita ambil tindakan seperti mana yang telah digariskan oleh kerajaan. Jadi semua selamat dan semua sihat saja. Ini baiklah untuk sebagai pelanggan untuk kita jaga-jagalah supaya ini virus pun tidak mengular dengan begitu cepatlah. Dengan cara ini kita dapat membendunglah gejala ini. Tinjauan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA juga mendapati operasi berjalan seperti biasa. Menurut pengurus operasinya, Awang Mahali Awang, anak petugas di KKIA terlibat dalam penggiliran penjadualan tugasan. Pihaknya juga melaksana langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan melakukan kerja-kerja pembersihan. Malaysia dan Singapura sedia bekerjasama membantras COVID-19 di rantau ini. Persetujuan bersama dicapai menerusi mesyuarat dalam talian oleh Kementerian Kesihatan kedua-dua negara. Dalam laman Facebook Kementerian Kesihatan Singapura menerusi kenyataan yang dikeluarkan, Menterinya Gan Kim Yong berpuas hati dengan langkah serius yang diambil Kuala Lumpur sebagai negara jiran. Pada masa sama mengharapkan jawatankuasa kerjasama JWG Malaysia dan Singapura akan terus bekerjasama meliputi aspek perkongsian maklumat, fasiliti dan hubungan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia diwakili menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba dan timbalannya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Singapura kini mencatat 266 kes termasuk semalam dengan 23 kes dilaporkan. Kerajaan Negeri Johor bagaimanapun akan memohon pengecualian Perintah Kawalan Pergerakan bagi beberapa perkhidmatan pembekalan untuk meneruskan perjalanan harian antara Malaysia dengan Singapura. Ia meliputi perkhidmatan bas pekerja, kenderaan yang membawa bekalan, juruteknik, pemegang pas pekerja kedua-dua negara dan pelajar. Jelas Menteri Besar Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad, cadangan tersebut akan dibentangkan selepas mesyuarat bersama wakil dari Singapura selewat-lewatnya esok. Pelancongan menziarahi itu akan kekal dilarang daripada keluar daripada negara. Sekiranya perkara itu diluluskan, langkah pencegahan menerusi pemeriksaan kesihatan yang ketat akan dilaksana di laluan pintu masuk bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah dan jarakkan diri anda daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter.
Tempoh inkubasi COVID-19 adalah selama 14 hari. Kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jika kita gagal, kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memainkan peranan anda kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah-langkah pencegahan demi keselamatan diri dan keluarga anda. Kegagalan bukan pilihan di sini. Jika tidak, kita mungkin menghadapi gelombang ketiga virus ini yang akan seterusnya menjadi lebih besar seperti tsunami. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai sikap tidak kisah. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil Perintah Kawalan Pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Kementerian Kesihatan di Ibu Negara hari ini. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Baginda berdua diberikan sembah taklimat berkenaan operasi pemantauan, pengumpulan dan perkongsian maklumat pandemik COVID-19. Dalam lawatan hampir 30 minit itu, Baginda turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada semua petugas di Kementerian Kesihatan dan agensi berkaitan yang telah bekerja penuh semangat tanpa mengira penat. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan takziah kepada waris dua mangsa yang telah meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 semalam. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Melawati Putrajaya. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, mesyuarat yang bermula pukul 8 pagi tadi berlangsung selama 45 minit. Dan antara yang dibincangkan ialah status bekalan perubatan dan peruntukan yang akan disediakan mengikut keperluan semasa. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan gelombang haba di Malaysia, yang mana bacaan suhu maksima di kawasan-kawasan berkenaan telah pun mencapai bacaan tahap pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga serta menghadkan aktiviti luar dan minum air secukupnya. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Negeri Sembilan dan juga Melaka, dan dijangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kapit, Sibu dan juga Betong, dan dijangkakan keadaan ini juga boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.
Bertemu kembali. Sebarang maklumat berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan tidak hanya terhad menerusi media arus perdana dan media sosial sahaja, bahkan menerusi kaedah penerangan terus di lapangan. Info on Wheels Jabatan Penerangan Japan turut digerakkan ke seluruh negara bagi memberi maklumat kepada rakyat tentang mekanisme pelaksanaan perintah berkenaan dalam menangani penularan COVID-19. Laporan Azizi Harun. Bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Maka demi untuk keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diminta untuk sentiasa mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut. Tidak hanya bergantung kepada pengumuman menerusi televisyen, radio dan media sosial, kerajaan menerusi Jabatan Penerangan seluruh negara mengambil langkah proaktif menyebar luas keperluan pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasa. Saya berkesempatan mengikuti pergerakan Info on Wheels Japan ini ke lokasi strategik tumpuan ramai. Jabatan Penerangan di Kuala Lumpur saja 5 unit akan bergerak setiap hari bermula pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Info on Wheel ini digerakkan ke seluruh Kuala Lumpur. Informasi berkaitan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan disampaikan dalam bahasa Malaysia, Mandarin, Tamil dan Inggeris. Rakyat Malaysia kena faham bahawa sekarang ini kita perlu berada di rumah, kecuali yang pertama kalau kita memerlukan makanan. Jadi kita keluar untuk beli makanan dan balik ke rumah. Yang kedua, kalau kita memerlukan perkhidmatan kesihatan. Kalau kita sakit atau memerlukan ubat-ubatan, bolehlah keluar. Dan yang ketiga, jika kita ditugaskan untuk bekerja. Orang ramai jelas menyambut baik inisiatif yang diambil menerusi Japan. Cuma langkah yang bijak dan efektif saya rasa setakat ini, kerana kadang-kadang rakyat Malaysia ada yang tidak melihat TV ataupun di media sosial, tapi dengan cara ini saya rasa langkah ini adalah tepat bagi kerajaan. Pas dengar penerangan daripada kereta belakang ni, saya lebih jelas tentang usaha kerajaan untuk mengawal pergerakan di dalam negara bagi mengelakkan virus COVID-19 ini daripada merebak. Selepas ini kami akan bergerak ke kawasan Ceras. Daripada Ceras kita akan pergi ke Bandar Tun Razak dan kemudian kita akan menamatkan tugasan kita pada hari ini pada jam lebih kurang 6 petang. Selamat bertugas. Terima kasih. Penggunaan info mobile ataupun info on wheel Jabatan Penerangan Malaysia ke seluruh negara diharap mampu untuk memberi penjelasan lebih lanjut kepada rakyat Malaysia tentang apa yang mereka perlu lakukan ketika arahan ataupun peraturan ini dikuatkuasakan. Sama-samalah kita berdoa agar info yang disampaikan ini mampu diserap oleh rakyat Malaysia dan penularan wabak COVID-19 dapat kita atasi bersama. Azizi Harun, RTM. Industri pembuatan kritikal yang mengeluarkan barangan penting diiktiraf Kementerian Kesihatan dibenar beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN selepas perbincangan antara Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama beberapa persatuan industri dan Dewan Perniagaan bagi memastikan perkhidmatan bekalan penting tidak terputus. Produk makanan dan minuman, pertanian serta perikanan, barangan rumah juga peralatan perlindungan peribadi termasuk dalam senarai barangan penting diiktiraf Kementerian Kesihatan. Juga produk farmasyutikal, bahan pembungkusan juga percetakan, peranti perubatan dan pembedahan serta bahagian untuk alatan perubatan. Bagaimanapun kenyataan MKN menyebut kebenaran tertakluk kepada beberapa syarat utama, antaranya syarikat perlu melaksana sistem penggiliran dengan angka pekerja minimum atau sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah semasa atau yang berdaftar. Juga mengemukakan senarai pekerja yang terlibat semasa tempoh berkenaan serta memastikan pergerakan pekerja hanya terhad dari rumah ke premis. Syarikat turut dikehendaki mengambil dan merekodkan bacaan suhu badan pekerja setiap hari, menyediakan cecair pembasmi kuman dan melaksana proses sanitasi di kawasan premis dan kenderaan pekerja. Kelulusan boleh dibatalkan dan ditarik balik jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak dipatuhi pihak industri.
Majikan yang bukan daripada 25 sektor perkhidmatan penting negara mesti menghentikan sementara operasi syarikat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini. Tegas Naib Presiden Persatuan Pekerjaan Malaysia Dr. Syawaluddin Hussein, mana-mana pihak yang ingkar berdepan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Untuk perintah larangan pergerakan ni, dia dah bukan kawalan majikan lagi. Mana-mana sektor yang penting tu dalam gazet dekat warta tu, yang mana penting itu saja yang dibenarkan beroperasi. Pada list tu, yang keluar daripada list tu, jawapannya adalah tidak. You tak boleh beroperasi. You tidak boleh beroperasi. Zero. Maksudnya kalau you beroperasi, you melanggar perintah kerajaan. Kerana ini bukan di peringkat kementerian lagi. Ini peringkat Majlis Keselamatan Negara. Ini peringkat tinggi ni. Ini dah hampir ke darurat. Jadi tak ada persoalan majikan minta datang separuh hari, majikan nak kerja seminggu sekali, minggu depan datang, tak ada. Jawapannya adalah wajib tutup. Bercakap di Angkasa Puri, Dr. Syawaluddin menambah, bagi pekerja yang dipaksa majikan untuk datang bekerja dalam tempoh perintah larangan, mereka diminta melaporkan kepada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Sumber Manusia atau Jabatan Tenaga Kerja di setiap negeri. Terima kasih Fatih dan Atika. Info sukan dimulakan dengan perkembangan ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM menyeru agar seluruh warga hoki untuk bersama menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Ini dengan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan kerajaan. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal dan ahli lembaga eksekutif KHM menerusi satu kenyataan bersama yang disiarkan dalam laman Twitter kesatuan itu berkata, pihaknya memohon agar semua warga hoki di negara ini, terutamanya untuk bersama keluarga di dalam rumah atau kawasan selamat yang dibenarkan. Menurutnya, kini adalah masa untuk semua pihak berganding bahu memainkan peranan bersama pihak berkuasa yang sedang sedaya upaya menyelesaikan isu penularan COVID-19. Pihak KHM turut memanjatkan doa dan yakin situasi negara akan kembali normal serta semuanya dalam keadaan selamat. Sementara itu, dengan hashtag Kita Jaga Kita, Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM mengharapkan kerjasama daripada para pemain dan pasukan dalam saingan Liga Malaysia Liga M supaya mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan Kerajaan Malaysia. Perkara itu dinyatakan Timbalan Presidennya Muhammad Syahrul Abdul Kalam yang disiarkan di semua medium media sosial PFAM. Menurut beliau, semua pemain diminta agar bertanggungjawab terhadap diri sendiri dengan menghadkan pergerakan dan tidak mengambil kesempatan atas pelepasan yang diberikan. PFAM juga mahu semua pihak terutamanya setiap pasukan dapat memberi kerjasama sepenuhnya terhadap larangan tersebut supaya tidak membuat sebarang sesi latihan dan juga tidak mengadakan sebarang perlawanan persahabatan pada ketika ini. Tanpa sebarang perjudis, ujarnya, tindakan itu seharusnya diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan para pemain serta para pegawai pasukan terjamin semaksimum mungkin. Ia juga bagi mengelak penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan ketika ini. Syahrul turut meminta mana-mana pemain yang mempunyai simptom COVID-19 agar bersegera mendapatkan pemeriksaan lanjut. Terdahulu, MFL mengeluarkan garis panduan untuk dipatuhi oleh setiap pasukan Liga M pada musim ini selaras dengan pengumuman oleh Perdana Menteri yang menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula hari ini. Garis panduan tersebut termasuk larangan kepada semua pasukan yang terlibat untuk mengadakan sebarang sesi latihan atau aksi persahabatan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. MFL selaku Badan Pentadbir Liga M berharap semua pasukan mematuhi arahan tersebut dalam usaha kerajaan memerangi pandemik COVID-19. MFL menjelaskan sebarang sekatan perjalanan yang dikuatkuasakan akan dimaklumkan kepada semua pasukan mengikut arahan kerajaan. Dalam pada itu, penangguhan perlawanan Liga M dilihat memberi ruang kepada pasukan untuk berehat selepas mengharungi jadual aksi yang padat. Ketua Jurulatih Kelantan United KUFC Zahasmi Ismail berkata, ia turut menjamin keselamatan dan kesihatan pemain, penyokong serta pihak terlibat.
Jelasnya penangguhan berkenaan sekaligus memberi peluang kepada pasukan terlibat untuk melakukan persiapan dan perbaiki skuad sebelum liga diteruskan. Sementara itu, beliau menyifatkan perlawanan tanpa kehadiran penyokong hujung minggu lalu menurunkan semangat pemain. Namun, beliau akur ia demi mengekang penularan pandemik COVID-19. Perintah kawalan pergerakan yang mengkehendaki setiap individu agar tidak keluar rumah sepanjang ia buka kuasa tidak bermakna rakyat tidak boleh melakukan aktiviti senaman. Sebaliknya, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza Naina Marikan menerusi laman Twitternya berkongsi beberapa senaman yang boleh dijalankan di rumah. Antara senaman ringkas yang boleh dilaksanakan adalah aktiviti lompat bintang, tekan tubi, bangkit tubi, squat dan seumpamanya dengan menggunakan peralatan sedia ada di rumah seperti kerusi. Datuk Seri Riza turut berkongsi tips senaman oleh Institut Sukan Negara ISN yang mengandungi 10 jenis pergerakan yang boleh membantu menguatkan otot, meningkatkan stamina sekaligus mengekalkan kecergasan tubuh dan bertenaga. Atlet kebangsaan pertama yang disahkan positif COVID-19, Jackie Wong, berada dalam keadaan stabil dan sihat. Menerusi catatan di laman sosial Facebook pribadinya, Jackie berkata beliau sedang menjalani pemantauan dan rawatan selanjutnya di Hospital Sibu selepas disahkan terkena jangkitan tersebut pada Isnin lalu. Dalam perkongsian itu, beliau turut menjelaskan keadaan bapanya yang turut positif kini semakin baik meskipun masih bergantung dengan alat bantuan pernafasan. Bapanya, Wong Lim Bui, yang merupakan ahli Parlimen Sarikih, terkena jangkitan wabak sehari sebelum Jackie disahkan COVID-19 sebelum kuarantin. Dalam pada itu, Jackie turut menasihatkan warganet agar tidak menyebarkan berita tidak sahih yang belum disahkan Kementerian Kesihatan. Jackie adalah pemegang rekod kebangsaan acara baling tuku besi dengan jarak 68.22 meter. Sekian Berita Sukan, kembali semula bersama Fatir dan juga Atika untuk hashtag. Gerimis mengundang nyanyian asal zamani yang digubah dengan nafas baharu menarik perhatian warga maya. Video yang memaparkan pemilik akaun Twitter Muhammad Afif mendendangkan lagu itu tular. Video berkenaan telah meraih hampir 200,000 tontonan di laman sosial. Lopburi Thailand yang terkenal dengan kota monyet juga, penganjuran Lopburi Monkey Festival terjejas dengan pandemik COVID-19. Habitat yang sering dikunjungi itu kini berubah sama sekali dan keadaan itu menyaksikan ratusan monyet kelaparan dan berebut sesama sendiri bagi mendapatkan sebiji pisang. Di India pula, polis pengawal sempadan India Tibet terpaksa memakai kostum beruang bagi menghalau monyet yang menjadikan kawasan kamp sebagai taman permainan. Beberapa monyet yang nakal dilihat berlega-lega di jalan raya dan sekitar bangunan. Bagaimanapun mula menyelamatkan diri dari kawasan berkenaan secara tiba-tiba. Usaha dilakukan pihak berkuasa menghalau kumpulan monyet tersebut untuk kembali ke habitat asal. Tindakan seorang individu yang memasuki sebuah kedai runcit di England hanya mengundang padah. Lelaki yang berpakaian hitam dan memegang sebilah pisau telah menuntut wang tunai daripada pemilik kedai berkenaan. Bimbang keselamatan diri, pemilik kedai berkenaan kemudian mencapai segenggam serbuk cili yang diletakkan di bawah kaunter dan membalingnya pada muka penjenayah berkenaan. Terkejut dengan keadaan itu, suspek kemudian bertindak meninggalkan kedai berkenaan. Penyanyi yang popular dengan lagu Matahari, Maya, meninggal dunia pukul 3 petang tadi di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Difahamkan, Maya atau nama sebenarnya Mia Naliza Rusli, 44 tahun, menghembuskan nafas terakhir selepas bertarung dengan penyakit kanser. Penyanyi kelahiran Johor Bahru ini mula menempa populariti selepas album pertamanya dilancarkan pada 1995. Selain lagu berjudul Matahari, Allahyarham turut popular menerusi lagu Diary Biru sekitar 1990-an dan kembali membuat kemunculan semula selepas menyertai sebuah program realiti dengan lagu terbaru Perlu Ada Setia kira-kira 2 tahun lepas. Selain aktif sebagai penyanyi, Allahyarham Maya juga pernah membintangi beberapa drama, filem dan teater. Allahyarham pernah mendirikan rumah tangga dengan Tengku Syahriza Tengku Abdul Aziz
pada 26 Jun 2009 namun berpisah sekitar Ogos 2015 tanpa dikurniakan cahaya mata. Berita duka itu menutup berita perdana edisi Rabu 17 Mac. Teruskan setia bersama kami dan saluran berita RTM bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Sebarang kemusykilan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan, hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian 0388882010. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.